kita akan kupas bagaimana mulanya agama Islam dan bagaimana agama Islam itu disebarkan. So ada 3 part. 1, Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kedua, agama Islam itu diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi iaitu Khulafa Ar-Rasyidin, dan yang ketiga, Islam disebarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada. Okey, kita mulakan. Saya ada video di sini. Tu nak awak tengok sikit. برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا. Okey, itulah dia tadi sedikit video gambaran sambutan masyarakat ataupun orang-orang Madinah apabila Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Ini peristiwa hijrah Nabi Muhammad daripada kota Mekah dan ke kota Madinah. Dia disambut dengan meriah. Sebab sebelum ni kita dah tahu dah apa yang berlaku di Mekah. Apabila Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, mereka masyarakat jahiliah tidak suka dan banyak diseksa orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam bertindak dengan berhijrah apabila dijemput oleh orang-orang Madinah supaya datanglah ke Madinah dan membina kerajaan Islam. Okey. Now kita tengok, kita kenal dulu siapakah itu Nabi Muhammad SAW, sejarahnya, biodatanya. Dan saya pasti sebenarnya kalau bagi mereka yang beragama Islam, biodata Nabi ataupun silsilah Nabi ni dah biasa dah awak dengar daripada sekolah rendah. Asal tadika pun dah tahu dah sebenarnya. Dan diulang sekolah rendah, diulang lagi sekolah menengah. Okey. Tapi bagi pada yang mereka yang belum tahu, kita tengok dulu video yang cikgu sediakan. Ayah Nabi. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama datuk Nabi Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Abu Muhammad, lahir di Mekah 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Balik kampung. Itu dia sikit lagu Omar Hana. Mana tahu lupa-lupa boleh nyanyi lagu ni. Cerita sikit. Sirah Rasulullah. Baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 570 Masihi. Bapanya bernama Abdullah bin Abu Muttalib. Meninggal dunia semasa Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah melihat bapa dan mengenali bapanya. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib setelah ibunya meninggal dunia. Dan selepas itu datuknya meninggal dunia, Nabi Muhammad dipelihara pula oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Baginda pernah berniaga hingga ke Syam bersama bapa saudaranya dan berniaga di sekitar kota Mekah. Dan selepas itu isteri Nabi Muhammad bernama Siti Khadijah. Ini sedikit tentang biodata Nabi Muhammad. Kita tengok Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama Islam.
Okey, bagaimana Nabi Muhammad buat? Okey, tamadun Islam bermula dengan wahyu pertama. Okey, wahyu pertama ni adalah ketika tu Jibril telah memberitahu bahawa kepada Nabi Muhammad untuk tentang agama Islam. Okey, masa ni Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama ketika beliau bertafakur di Gua Hira. Sedih melihat masyarakat jahiliah di Mekah. Lepas tu turunlah ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra yang kita baca. Maksud bacalah. Ketika ini telah agama Islam, tentang agama Islam. Wahyu kedua iaitu waktu ini, wahyu kedua ini diberikan dan dinyatakan supaya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, bukan secara sembunyilah, secara rahsia. Melalui surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7, itu menyebarkan Islam secara terang-terangan. Asas daripada bermulanya agama Islam ni pun tentang membaca. Membaca dan menulis adalah asas ilmu pengetahuan. Bagaimana wahyu pertama, bacalah, Iqra. Baru kita tahu apa tentang tentang sesuatu kan. So tanpa ilmu, kalau kita tak membaca, tak ada ilmu pengetahuan, kita rugilah. Banyak perkara yang kita tidak ketahui. Tapi bila kita membaca, kita banyak tahu tentang ilmu pengetahuan, banyaklah perkara yang kita tahu. Dan kita tidak mudah ditipu pun. Kita tengok dakwah Nabi Muhammad. Ada dua cara, satu secara rahsia dan satu lagi secara terang-terangan. Secara rahsia Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara rahsia selama 3 tahun. Antara individu yang terawal memulai agama Islam ialah isteri baginda sendiri, Siti Khadijah, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sepupu Nabi Muhammad Ali bin Abi Talib antara yang paling muda memulai agama Islam, dan Zaid bin Harithah. Dan pada peringkat rahsia ni dakwah dilakukan di rumah, iaitu di rumah Al-Arkam. Al-Arkam ni telah mewakafkan, menjadikan rumah dia sebagai pusat untuk menyebarkan dakwah Islam secara rahsia. Setelah mendapat wahyu kedua, Nabi Muhammad telah mula menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Berdakwah secara terang-terangan kepada kaum keluarga, dan baginda mengadakan pertemuan di Bukit Safa. Dan apabila agama ini disebarkan secara terang-terangan, Nabi Muhammad mendapat tentangan hebat daripada masyarakat Arab Quraisy yang tiba-tiba tak boleh nak menerima agama baru. Dan antara yang betul-betul menentang ialah bapa saudara sendiri, iaitu Abu Lahab. Ada 4 yang paling utama. Sifat Nabi. Dengan betul amanah, ajarkan Islam itu tabligh, bijaksana itu fatana. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. 4 sifat Nabi yang kita patut contohi. Barulah boleh jadi hebat. Itu dia sifat-sifat Nabi. 4 sifat Nabi. Siddiq, amanah, Siddiq, fatonah, tabligh. Itu adalah sifat-sifat Nabi yang menyebabkan bagaimana Islam itu mudah disebarkan. Orang tertarik nak melihat untuk menganut agama Islam selepas melihat sifat-sifat Nabi dan cara-cara Nabi berdakwah. Dan akhirnya kerana akibat daripada tentangan daripada masyarakat Mekah, Nabi Muhammad telah berhijrah ke kota Madinah yang awak lihat awal-awal tadi kan. Video awal-awal tadi tu. Dan akhirnya orang-orang Madinah willing to menjemput Nabi Muhammad. Dia kata datanglah ke Madinah, kami menyediakan tempat tinggal, dan bersedia untuk melantik baginda jadi pemimpin. Apabila di kota Madinah, kiranya ini adalah
negara ataupun kerajaan pertama kerajaan Islam. Nabi Muhammad buat. Dan sampai-sampai saja dan Nabi Muhammad merangka undang-undang yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Ini dia Masjid Nabawi. Ni Masjid Nabawi yang terdapat di Madinah waktu Nabi Muhammad sampai sahaja. Kalau perasan tadi ada unta tu kan. Ramailah orang berebut, marilah tinggal dengan rumah saya, mari tinggal rumah saya. Tapi Nabi Muhammad kata tak apa, kita ikut di manakah unta itu berhenti. Bila unta tu jalan-jalan, unta tu berhenti dan di situlah Nabi Muhammad tinggal. So dia bina rumah dan juga di sebelah, betul-betul sebelah rumah Nabi Muhammad adalah inilah Masjid Nabawi yang hari ini. Itulah peristiwanya. Ini adalah peta menunjukkan di manakah kawasan Madinah. Di situ-situ di tengah-tengah. Di Hijaz. Wilayah Hijaz. Tengah-tengah. Next. Kita tengok. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, agama Islam diteruskan oleh Khulafa' Rashidin. Kita tengok. Ada 4 Khulafa' Rashidin. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni adalah sahabat dan orang yang paling awal memeluk agama Islam. Sahabat Nabi Muhammad lah. Kenapa dipanggil As-Siddiq? Berkata benar, membenarkan apa yang Nabi Muhammad bagi tahu. Dan apa sumbangan Abu Bakar As-Siddiq ialah memerangi golongan Ar-Riddah. Apa itu golongan Ar-Riddah? Selepas kewafatan Nabi Muhammad, muncullah orang-orang macam dia dah lost. Dia rasa Nabi Muhammad dah meninggal. So siapa yang ketua kami? So dia tak tahu kan. Bila tak tahu tu mulalah mulalah sikit-sikit tak nak bayar zakat. Ada yang mengaku nabi, ada yang murtad. Berlakulah banyak golongan yang muncul dan tapi Abu Bakar berjaya memerangi golongan ini supaya tidak mula merebak-rebak. Dan waktu ini juga pun ramai juga tentera-tentera Islam yang memeluk agama Islam. Menang. Tentera menang dan ramai tentera-tentera Islam menang banyak perang dan juga ramai yang memeluk agama Islam lah. Selepas Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau telah mewasiatkan. Dia kata lepas ni, lepas dia meninggal, lantiklah Umar Al-Khattab. Lantiklah Umar Al-Khattab. Membuka wilayah baru di Iraq, Syam, Syria, Mesir. Berjaya wilayah yang luas. Ini telah dibahagikan bagi memudahkan pentadbiran. Ini adalah terus sumbangan Umar Al-Khattab. Banyak wilayah-wilayah luas telah dibahagikan. Next. Lepas pula. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, khulafah yang ketiga, mentadbir wilayah Islam di Parsi. Parsi ni di Iraq lah. Dan beberapa bahagian di Byzantium sampai ke Turki di Laut Mediterranean. Maksud sini agama Islam dah bersebar dah. Sebab waktu zaman Khulafa'i Rashidin dia dah berjaya menakluki banyak kawasan. Dan akhirnya kawasan-kawasan itu dapatlah agama Islam. Melantik governor mengenai pentadbiran wilayah Islam. Dan yang terakhir lah Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi Muhammad dan juga merangkap menantu dia. Waktu ini pun agama Islam mantap dan wilayah-wilayah Islam makin bertambah dan menyebabkan agama Islam itu tersebar luas. Yang ketiga, selepas habislah sekali Khulafa' Rashidin Ali bin Abi Talib, agama Islam itu disebarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Ada 3 kerajaan Islam. Iaitu kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah ni bermula berpusat di Damsyik. Damsyik ni sekarang di Syria lah. Ni dah gambar bawah ni. Ni ada gambar tentang salah satu bangunan di Damsyik. Bermula tahun 661 Masihi hingga 750. Peringkat 2, kerajaan Bani Umayyah ni bertukar pusat pemerintahannya di Spain. Jauh dia pergi, merantau. Sebab berlaku peperangan. Akhirnya kerajaan Bani Umayyah ini tukar dia punya pusat pentadbiran di Cordova, Spanyol. Bayangkan, daripada Syria tadi, Islam disebarkan. Lepas tu berpindah tempat ke Spain. Bagaimana agama Islam tu sampai ke Europe.
boleh disebarkan. So selepas ni kalau awak adalah berkesempatan untuk travel sampai ke Spain, boleh pergi kat area Cordova, Andalusia ni, banyak tinggalan-tinggalan sejarah dan Islam. Sebab dulu pernah diperintah oleh kerajaan Islam. Dan kerajaan ini telah berjaya menyebarkan agama sampai ke India, ke Asia Tengah, iaitu di Bukhara, Samarkand, Khwarizmi, ke Afrika, jauh pergi ke Eropah, dan juga ada juga sampai ke China sebab dia ada menjalinkan persahabatan dengan kerajaan China. So, itu tak mustahil lah kenapa China pun ada orang yang beragama Islam sebab berlakunya penyebaran agama Islam daripada hubungan persahabatan. Okay, yang kerajaan yang kedua, kerajaan Bani Abbasiyah, iaitu terletak di Baghdad. Baghdad ni sekarang kat mana? Baghdad ni sekarang ni terletak di Iraq. Okey, bermula pada 750 Masihi sehingga 1258 Masihi kerajaan ini bertahan, iaitu selama 5 abad lamanya. Okey, merupakan kerajaan yang membawa kegemilangan ilmu pengetahuan hingga berkembang ke Eropah, dan kerajaan ini menyebarkan Islam sehingga ke Samania, Transoxania hingga ke barat India. Okey. Hebatnya kerajaan Bani Abbasiyah ni, dia memang kerajaan yang mementingkan keilmuan. Banyak sangat buku-buku dan yang daripada ilmu-ilmu daripada tamadun Yunani ditranslate dalam bahasa Arab dan melahirkan banyak tokoh-tokoh ilmuwan. Al-Khwarizmi, Ibn Sina. Okey, dalam Bani Abbasiyah ni lah tokoh-tokoh matematik, tokoh-tokoh apa lagi? Astronomi Islam. Okey, lahirnya pada zaman Bani Abbasiyah. Okay, dan sampaikan hasil-hasil penemuan kita dia diambil oleh orang Barat. Kita dah advance dulu daripada orang Barat lah sebenarnya. Ni diibaratkan kalau perasan kalau Bani Abbasiyah ni macam tamadun Yunani Athens lah kan. Athens kan falsafah. Kini kalau dalam kerajaan Islam, Bani Abbasiyah ni diibaratkan seperti Athens lah. Okay, next. Paşalarım, beylerim, aslanlarım, yiğitlerim, Allah'ın izniyle zafer olan inancım tamdır. Bugün mübarek gün. Rabbim Kurban Bayramı'nda bize kafiri yenmeyi nasip edecektir. Devlet Ali Osman uğruna şehit olanlar, şehadet makamına erenler Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Bu cengi, bu Mohaç Ovası'nı Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Gazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun. Okey, ini adalah sedikit video mengenai kerajaan seterusnya, iaitu kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, Turki Uthmaniyah ni, hebatnya Turki Uthmaniyah ni antara orang kata empire yang besar lah. Okey, dan dia telah menyebarkan agama Islam ni sampai ke Eropah juga. Okey, tengok dalam gambar ni. Okey, berpusat di Anatolia. Okey, Turki. Dan sini juga ni kat sini Istanbul. Okey, Turki ni terletak di kawasan satu bahagian Asia dan satu ialah bahagian Eropah. Telah menyebarkan Islam sehingga rantau Balkan, Eropah Timur, sepadan Rusia dan sekitar Laut Hitam. Dah sebarkan area sini dah. Bayangkan daripada Nabi Muhammad tadi dekat area Semenanjung Arab, bila zaman Turki Uthmaniyah dah sampai mana dah. Islam itu disebar. Pengaruh Uthmaniyah juga sampai ke alam Melayu. Sebab kita pernah ada jalankan hubungan dengan kerajaan Turki. Itu pun kenapa agama Islam boleh sampai ke tanah Melayu ni lah, alam Melayu. Okay. Zaman kebilangan Turki Uthmaniyah adalah ketika pemerintahan Sultan Sulaiman. Yang video tadi tu tentang Sultan Sulaiman, dikenali sebagai Sulaiman the Magnificent. Dia banyak menaklukkan banyak kawasan dan akhirnya menyebabkan bagi banyak kawasan-kawasan yang telah disebarkan dengan agama Islam. Okay. Dan Turki Uthmaniyah ni memang terkenal dengan kekuatan tenteranya. Okay. Dia ada kapal yang hebat, dia ada meriam yang hebat, dan juga tentera-tentera yang sangat berdedikasi dengan kerajaan Turki. Tentera Janissary. Kalau bayangkan ni macam Sparta di Turki lah, di tamadun Yunani lah kan.
Sebab tenteranya dah dilatih daripada sejak kecil, umur 7 tahun lagi dah rekrut dah tentera. Yang menyebabkan Turki Uthmaniyah berjaya menguasai banyak kawasan, akhirnya menyebarkan agama Islam. Okey, ni tengok sini. Okey, pada zaman Nabi Muhammad, agama Islam ke area sinilah. Okey, kat Semenanjung Arab lah yang Nabi Muhammad dapat sebarkan. Okey, sebab dia belum lagi berjaya menakluki kawasan lain, tapi dia hantar misi dakwah dia dekat banyak kawasan. Okey, zaman Khulafa Abu Bakar As-Siddiq, warna ni. So mula sebar si area sini. Zaman Umar Khattab, makin lagi membesar lagi lah kawasan-kawasan. Islam putus sebar sampai sini. Zaman Uthman, sini Uthman pun besar juga kawasan dia. Tengok ni. Area yang warna purple. And then zaman kerajaan Bani Umayyah. Okay, di Spain. Jauh sampai ke sini. Lepas tu zaman Abbasiyah, areas dekat-dekat dengan India sini. Dan zaman Turki Uthmaniyah sampai sini. Ini menyebabkan agama Islam akhirnya tersebar merata tempat. Okay, bermula di sini Nabi Muhammad, diteruskan oleh zaman Khulafa Rashidin dan juga lepas tu kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan juga Turki Uthmaniyah. Okay. Faktor-faktor penyebar Islam. Okey, agama Islam mudah disebarkan dan diterima oleh masyarakat disebabkan beberapa faktor. Antara termasuklah kesyumulan Islam, keseimbangan rohani dan jasmani menjadikan tamu Islam berjaya membentuk masyarakat yang maju. Islam tidak menolak kemajuan dunia dari segi pembandaraan dan pembangunan ekonomi di samping mendidik akhlak yang baik. Ini antara sebab orang tertarik. Sifat akhlak. Sifat mahmudah menyebabkan orang suka nak tahu tentang Islam. Bagaimana orang-orang Islam yang datang di tanah Melayu, di alam Melayu. Alam Melayu asalnya kebanyakan mereka adalah agama Hindu dan Buddha. Tapi bila melihat akhlak-akhlak orang-orang Islam ni datang berdagang, tak mengamalkan riba. Jadi mereka tertarik. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Ni yang penting akhlak ni kan. Itu sebabnya kita ni sebagai orang Islam, kita menunjukkan akhlak yang baik supaya mana tahu awak buat akhlak, awak tampil ke akhlak yang baik, mungkin akan menyebabkan asbab orang tertarik dengan agama Islam. Sukalah tengok awak ni bagus. Akhirnya mereka tertarik untuk memeluk agama Islam. Prinsip keterbukaan dan toleransi membolehkan tamu Islam terima umum. Kesaksamaan, tamu Islam berdiri asas prinsip kesamaan dan keadilan. Persamaan, tak ada double standard. Ada golongan atasan, menengah ke bawah, tak ada, sama je. Kewujudan pelbagai bangsa dan bahasa dunia berjaya membentuk ummah yang bersaudara. Dakwah, bijaksana, diplomasi dan berjaya menarik masyarakat. Hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan negara lain juga menarikkan minat orang Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Dari segi perdagangan, wujud kegiatan perdagangan dan hubungan baik antara pedagang Arab dengan pedagang luar menyebabkan Islam mudah diterima. Dan pembukaan wilayah baru sejak zaman Khulafa Rashidin sampailah zaman kerajaan Turki Uthmaniyah. Okay, menyebabkan agama tersebar ke Iraq, ke Syam, ke Mesir, ke Spain. Habis dah. Habis dah topik kita hari ni. Dan ada homework sikit saya nak awak buat. Iaitu, tadi kan ada 4 Khulafa Rashidin. Dalam buku tak terlalu ringkas. Jadi saya homework yang awak perlukan adalah kerja tugasan yang saya awak buat adalah saya nak awak search, cari tentang biodata ringkas mengenai 4 Khulafa Rashidin dan sumbangan dia. Apa sumbangan? Sebab setiap khulafa tu ada specialities sumbangan. Dan saya nak awak cari, nanti saya tanya untuk next class nanti. Rasanya itu saja. Terima kasih bersama saya hari ini. So kita jumpa dengan next subtopic. Terima kasih. Bye.